soalan sini, iaitu berkenaan takdir tadi. Yang pernah kita belajar masa sekolah tu, takdir itu dibagikan kepada takdir mu'allaq dan mubram. Jadi bagaimana penjelasan kepada orang-orang? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila sebut takdir ataupun ketetapan dalam kitab-kitab tauhid sebut, pertamanya dipanggil takdir mu'allaq, maknanya takdir dah tapi masih bergantung lagi. Takdir Allah Ta'ala takdir dah tentu, tetapi masih bergantung lagi, tak putus lagi. Yang keduanya mubram, maknanya dia kata putus. Kita ambil yang kedua dulu, kata putus ini macam umur seseorang tu berapa tahun, 50 tahun, 60 tahun, dia berdoa macam mana sekalipun tak boleh ubah lah. Itu kena takdir yang telah putus. Ajal, maut, kematian dia, rezeki dia banyak mana. Sebab itu ada pepatah orang tua kata apa, rezeki satu cupak dia tak mari, rezeki secupak tak mari segantang, kan? Jadi benda tu dah tetap. Tetapi realiti dan hakikatnya, kita tahu tak yang mana mu'allaq, yang mana mubram? Soalannya, kita tahu tak yang mana, kita boleh beza tak yang mana mu'allaq, yang mana mubram yang ada di sisi Allah? Hakikatnya kita tak tahu. Itu huraian syarahan yang dikemukakan oleh ulama. Hakikatnya kita tak tahu umur kita panjang mana, rezeki kita banyak mana. Tetapi bagi kita orang beriman ni, kita doa je. Di samping kita berusaha, kita doa. Kalau dia kata masalah rezeki, sentiasa kita doa supaya kita sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah, dikurniakan tubuh badan yang sihat, dijauhkan segala malapetaka. Doa itu diteruskan. Kalau Allah Ta'ala kata rezeki banyak tu lah sampai mati pun. Tapi oleh kerana kita tak tahu, diperintahkan sebagai seorang hamba ni sentiasa berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maknanya bagi kita sebagai seorang hamba berdoa lah. Sebab kita tak tahu apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi apabila kita tak tahu itu kerja Allah Ta'ala, jangan kita melibatkan diri kita dalam kerja-kerja Allah. Dia nak takdir macam mana, itu kerja dia. Kerja kita berusaha dan berdoa kepada Allah. Okey, ada soalan lain? Warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama berkenaan tadi dengan iman. Saya kurang jelas sikit pasal orang yang dia tak syahadah, tapi kalau dia dalam hati dia mengakulah Allah sebagai Tuhan tu. Mungkin Ustaz boleh ulang semula sikit. Kemudian yang kedua pasal ka'annahu tarahu, seolah-olah melihat dia bila kita beribadat tu. Jadi kalau macam golongan sufi ni, dia zikir-zikir sampai dia kata dia bersatu. Adakah sama dengan ka'annahu tarahu ni? Ka'annahu tarahu ni. Kemudian kita pernah baca pasal doa sendiri adalah takdir daripada Allah. Kalau Allah SWT nak menginginkan sesuatu kepada kita, maka Allah SWT akan takdirkan kita untuk berdoa. Contohnya kita sakit kan, kita nak sembuh, kita doa. So doa tu sendiri, kemudian kita sembuh, maka doa tu sendiri takdir daripada Allah. Macam mana uraian tu? Kalau itulah. Dan ada juga yang saya dengar bangunan-bangunan tinggi kan, orang kaitkan dengan keadaan di Arab Saudi sekarang. Dulu Arab Saudi ni dia miskin, kemudian sekarang dia kaya, bangunan pun tinggi tu dengan Kaabah tu. Jadi boleh kaitkan ke? Kaitan tu ada tu? Saya nak jawab yang terakhir, yang kelima. Itu andaian. Bila hadis sebut macam tu, orang kait, itu maknanya jenis pakar motivasi, penceramah pandai goreng ni, dia akan cari, dia akan kias. Itu tak termasuk tu. Yang ni memang hadis sebut itu maknanya di antara, kalau gitu ini alamatul kubra, maka sekarang ni dekat kiamat lah. Kalau itu andaian yang diterima andaian itu, maknanya dekat sangat kiamat. Yang keempat tadi memang membawa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri adalah satu takdir yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab takdir ni ketentuan daripada Allah Ta'ala. Sesuatu perkara kita sebagai hamba, sebagai manusia ini tak boleh nak buat apa tanpa ketentuan, tanpa iradah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa itu sendiri, kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati kita nak berdoa kepada dia, memang tak berdoa. Jadi bila dalam doa itu pula ada di antara doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada yang tidak dimakbulkan. Yang ni serah kepada Allah Ta'ala lah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu kerja dia. Kadang-kadang dalam masa yang singkat, yang dekat ni memang Allah Ta'ala tak makbul lagi, kerana tak sesuai lagi doa itu diperkenankan. Allah Ta'ala akan bagi kepada sesuatu perkara kepada manusia berdasarkan kepada kesesuaian. Sesuai tak orang tu terima nikmat ni pada hari ni. Kalau dia rasa terima hari ni, dia akan jadi rosak, dia tangguh lambat sikit. Kadang-kadang dia tak bagi atas dunia, dia ganti dalam bentuk pahala di akhirat. Sebab tu di akhirat nanti ada di kalangan sebahagian manusia ni rasa dia tak tahu jenis ibadat apa yang dia buat, tiba-tiba dapat pahala. Inilah para ulama kata ini di antara doa yang tidak dimakbulkan atas dunia. Yang seterusnya berhubung dengan masalah orang yang mengaku ikrar di dalam hati tetapi tidak melahirkan keyakinan dia melalui lisan dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dibahaskan oleh para ulama sekadar untuk mengesahkan iman. Sekadar untuk mengesahkan iman padan seseorang itu mengaku dalam hati tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, sah dah iman dia. Tetapi sah iman itu di sudut manusia, di sudut Allah Ta'ala. Di sisi manusia kita kena menganggap dia bukan Islam sebab tak ada tanda. Tak ada tanda, tidak ada maklumat. Kita tak tahu dia ni Islam tak Islam. Inna kunna nahkumu bizzawahir wala nahkumu fis sarair. Berdasarkan kepada kaedahnya, manusia ini dia berhukum di atas perkara yang zahir, macam orang yang bukan Islam, ataupun mana-mana orang yang lahir daripada kalangan orang yang bukan Islam. Dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, hukum atas dunia bagi kita, pendirian kita, dia ni bukan Islam. Tetapi kalau dia telah mengiktikad di dalam hati dia bahawa dia terima Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan dia, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, Islam di sisi Allah, iaitu kerja Allah Ta'ala lah. Bagi kita, tetap kita kena anggap dia itu bukan Islam. Adapun tadi pun saya urai tak habis lagi tak, tengah duk cakap ni, mari teringat lagi. Ada satu perkara pula, orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, zahirnya dia terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, Nabi Muhammad suruh Allah, tapi dalam hati dia tak terima. Hukum dia dihukum sebagaimana hukum dunia dengan Islam, iaitu imannya orang munafik. Masalah hati itu kerja Allah Ta'ala. Orang munafik ni dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan manusia, kita hukumkan dia sebagaimana orang Islam yang lain. Adapun di akhirat esok dia masuk neraka, itu kerja Allah Ta'ala. Sebab dalam hati dia, kita tak boleh bedah siasat hati manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila ada sahabat pancung orang sebut La ilaha illallah. Orang kafir ni bila dia terkepit, terdesak, tak boleh nak lari mana, dia angkat tangan selendar, dia mengucap La ilaha illallah. Lalu sebahagian sahabat bunuh dia. Lalu orang lapor kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa kamu bunuh? Dia kata, innama qalaha ta'awuzan. Dia mengucap itu kerana takut kepada pedang, takut mati. Zahir dia dah mengucap, tetapi sahabat ini mempertikaikan apa yang ada di dalam tu. Hak dalam hati dia mengucap ni tipu dia, takut kena bunuh. Dia bukan ikhlas. Lalu Rasulullah kata, syaqaqta an qalbihi. Adakah kamu telah membelah dada dia? Kamu tengok betul tak dia ikhlas tak ikhlas mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya hak mengucap tu kita kira Islam. Ikhlas tak ikhlas, betul tak betul, itu dia urusan dengan Allah. Yang kedua tadi, dia dengan Allah Ta'ala juga. Hak zahir kita kira dia tak Islam kerana dia tak mengucap melalui lisan dia. Itu syarat sah Islam, mengucap dan juga mengucap dan disertakan dengan hati. Untuk diterima di sudut manusia dan di sudut Allah Ta'ala, kena mengucap dengan lisan, disertakan dengan tasdik dengan hati. Sahlah Islam dia. Cuma untuk kesempurnaan Islam, al-amalu bi jawarih. Yang tu nak bagi sempurna, dia mesti buat amalan-amalan yang zahir, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ini baru Islam dia sempurna. Kalau mengucap saja tidak sempurna. Sekadar sah, sekadar Islam dia sah, kita tak boleh kata dia kafir dah. Islam lah tu, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman itu sebagai saudara.
tapi Islam dia tak sempurna lagi kerana tidak diikuti dengan amalan di sudut zahir. Okey, ada tertangguh tak lagi? Banyak-banyak soalan tu. Kukuk tertinggal. Yang berkenaan dengan keanahu tarahu tu Ya, dia tak kira sofi ataupun kalau ilmu Islam ni, hadirin sekalian, ilmu Islam ni dia termasuklah tauhid, syariatnya, ilmu apa dia, tasawufnya. Sofi itu tidak ada dalam Islam. Dia semuanya ilmu tasawuf, ilmu kerohanian tu adalah ilmu yang mendidik akhlak kita, itu ada. Jadi tak kira lah orang tu duduk dalam kumpulan mana pun, mesti kalau nak mencapai martabat ihsan, martabat hamba yang penuh, yang sempurna, tingkatan yang tinggi, di sudut perasaan, dia kena melahirkan macam. Sebab tu dia kata ka'annahu tarahu, seolah-olah. Memang takkan nampak lah. Macam mana tu nak lahir macam nampak tu? Macam kita, orang duduk naik kenderaan atas jalan raya, dia tak ada lesen, tak pakai telepingan keledar ke, ataupun tak pakai topi keledar ke, dia nampak polis buat sekatan jalan raya, dia rasa macam mana? Dengan dia tak cukup juga syarat-syarat berada di atas jalan raya, dia tak nampak, tapi rasa polis duk tengok dia, duk teropong dia. Di kelajuan dia, polis duk teropong dia tu, bawa lebih laju ke apa ke, dia rasa takut. Tak ada polis di sini, tak ada JPJ di depan aku ni, dia tak nampak. Tetapi perasaan yang takut tu, peringkat yang kedua lebih takut ke peringkat yang pertama? Saya ada soalan sini, iaitu berkenaan takdir tadi, yang pernah kita belajar masa sekolah tu. Takdir tu dibagikan, sudah tentu yang dia nampak. Cuma dalam hadis ini sebagai kiasan nak lahirkan sikap takut tu semacam macam nampak Allah Ta'ala, memang tak nampak lah. Yang keduanya berasa Allah Ta'ala duk teropong kita, pergi ke mana pun Allah Ta'ala duk perhatikan kita, duk nampak kita. Izhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun wahai Musa dan Harun, kerana dia melampaui batas. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata inni ma'akuma asma'u wa ara, pergi jumpa dengan Fir'aun dengan takut, kerana aku bersama dengan kamu berdua Musa dan Harun. Inni ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama-sama dengan kamu, aku dengar dan aku lihat. Bukan Nabi Musa, Nabi Harun Allah Ta'ala ikut mengekor belakang pergi jumpa Fir'aun, tak ada. Tetapi di sudut penglihatan Allah, penguasaan ilmu Allah Ta'ala duk perhati. Maknanya perasaan itu kena lahir dalam hati. Tak kira lah orang tu mengaku dia sofi ke tak sofi ke, dalam bab ibadat kena rasa macam tu. Ini dah orang sofi je kena rasa macam tu, aku orang fiqh tak perlu rasa macam tu. Tak, Nabi kita kena lahir perasaan macam tu untuk mendapatkan martabat yang paling tinggi di sudut ubudiyahnya. Kita rasa kita hamba sangat, hina sangat di hadapan Allah Ta'ala, buat ibadat kena rasa macam tu. Wallahu alam. Kalau ada sebarang soalan lagi, satu soalan, yang terakhir, masa dah cukup. Ini soalan yang terakhir untuk sesi pertama. Kadang-kadang cakap soalan ni benda yang sama je saya rasa, tapi dah tanya saya jawab lah, dah puluh kali saya jawab. Tuan-tuan boleh tengok pengajian-pengajian lepas dalam YouTube, tapi ini rasa saya jawab terakhir. Kalau muncul soalan yang sama, saya tu tengok pada pelajaran-pelajaran yang lepas berhubung dengan ayat pertama surah Al-Isra. Apa dia ayat tu? Bukan surah ayat pertama, ayat kelima ataupun ayat keempat, tapi surah ini ayat pertama kan, menceritakan benarkah Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Ayat berbunyi Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa. Berdasarkan surah Isra, bukan surah Taha. Taha bukan yang pertama, berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallah. Kalau surah Isra memang ayat pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Berdasarkan kepada ayat ini memanglah Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Baitul Maqdis sampai naik ke langit. Memang ulama kata Allah tak ada di langit, jelas lah tu. Cuma ada golongan takwil
Tak takwil tu dia cuba palingkan maksud ayat itu. Banyak orang nak cerita hadis berhubung dengan Isra Mi'raj ni, Nabi naik jumpa Allah Ta'ala, naik turun kan. Mula-mula 5 waktu semayang, 50 turun jadi 5. Jadi tuan-tuan nak tahu tak, semayang ni begitu mulia, begitu hebat, begitu tingginya semayang ini, sehingga Nabi SAW dia ceramah dengan penuh perasaan. Saya tak pandai nak ikut penceramah-penceramah ni. Sehingga Nabi SAW naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala, terima semayang 50 waktu, akhirnya jadi 5 waktu. Kalau kita nak murid kata Allah Ta'ala duduk atas langit, tak boleh, tak boleh cakap macam tu. Syirik, akidah tak betul, kata Allah Ta'ala duduk atas arah. Tadi dia cerita apa tadi? Dia cerita apa? Dia yang kata Nabi naik ke langit jumpa Allah Ta'ala. Bila orang kata syirik, kalau syirik dia dulu syirik. Jadi ini sebahagian daripada dalil bukti Allah Ta'ala atas arasy. Tetapi oleh kerana masalah ini dipanggil forok kepada akidah, tak ada masalah kalau berbeza. Berhubung dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ini, ayat yang selalu kita baca ke ayat Quran yang berkaitan dengan sifat Allah, duduk atas arasy, ada tangan, mata, ada muka, itu dipanggil ayat mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ayat Quran dia ada ayat muhkam. Ringkas cerita, muhkam ni ayat yang terang jelas tentang maksud dia. Ayat mutasyabihat ni ayat yang kesamaran, tak jelas. Tuan-tuan yang boleh baca kitab-kitab, khususnya yang boleh baca kitab Arab, ustaz-ustaz boleh rojok kitab usul-usul fiqh di dalam hukmul mutasyabih. Ni saya harap balik ni baca. Berhubung dengan perbahasan mutasyabihat, hukmul mutasyabih. Bacalah mana-mana kitab seperti Al-Wajih fil Usul yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ataupun Al-Wajih fil Usul yang dikarang oleh Dr. Zakarin Zaidan, ataupun yang dikarang oleh Anwar Badakhshani, Usul Syasi yang dikarang oleh Syekh Anwar Badakhshani, dan apa-apa sahajalah kitab yang berkaitan dengan usul fiqh yang membincangkan tentang ayat mutasyabihat. Seperti tangan yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala berada di atas arasy. Ulama dia ada dua pendapat, dua pandangan, jangan pening, jangan keliru. Pendapat pertama, orang yang berpegang kepada salaf, iaitu imam yang 4. Kenyataan ini disebut oleh Ibnu Katsir di dalam mentafsirkan ayat summa stawa 'alal 'arsy, di dalam surah Al-A'raf, summa stawa 'alal 'arsy, Allah Ta'ala istiwa atas arasy ini. Ini ayat mutasyabihat dipanggil. Sebagian ulama kata atas arasy juga berada Allah Ta'ala macam mana, yang tu jangan tanya. Golongan yang kedua iaitu golongan Asy'ariyah. Golongan orang yang belajar sebab 20 ini mengatakan Allah Ta'ala tak bertempat. Betul, pandangan itu tidak salah, kerana ini ayat mutasyabihat. Golongan pertama pegang bulat-bulat, surah bulat-bulat kepada Allah. Golongan yang kedua ini dia tidak mau berpendirian, menganggap demikian, takut orang awam keliru. Sebab munculnya kaedah yang diketengahkan oleh Abu Hasan Asy'ari ini, pada masa itu dah orang jauh dengan Nabi, jauh dengan para sahabat, orang tak berhujah dengan menggunakan Quran hadis. Terpaksa dia mengenengahkan kaedah menggunakan logik. Takut-takut orang bimbang. Kalau kata atas arasy Allah Ta'ala duduk macam mana? Duduk atas kerusi ke? Duduk sila ke? Tinggung ke? Takut orang menyamakan Allah Ta'ala dengan yang baru. Di sudut hakikatnya salaf dengan khalaf, sama ada orang pegang secara salaf ini serah pada Allah Ta'ala. Sebahagian salaf pun ada yang takwil. Kalau kita tengok ada sebahagian daripada golongan salaf, sebahagian kecilnya juga mentakwilkan sifat-sifat mutasyabihat ini, ayat-ayat mutasyabihat. Bukan kata semua salaf ini dia terima bulat-bulat. Ada juga sebahagian kecil daripada mereka itu, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Rusuk Qardawi di dalam Fusulun fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf. Tuan-tuan balik baca kitab tu. Saya nak ringkaskan cerita dalam perbahasan ini, bahawa kalau orang kata Allah Ta'ala atas arasy betul, jangan nak kata dia kafir, jangan nak kata dia sesat. Betul, itu majoriti ulama pegang macam tu. Kalau orang kata Allah Ta'ala tak bertempat pun betul, itu Asy'ariyah. Kedua-dua golongan ini, cuba baca kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam Al-Wajih fil Usul. Dalam usul fiqh, Wahbah Zuhaili ini ada tulis 2 buah buku, Al-Wajih fil Usul ataupun Usulul Fiqhil Islami. Yang tu lebih besar, lebih panjang lah, dia masuk semua mazhab. Dr. Wahbah Zuhaili buat kesimpulan macam ni, kedua-duanya nak mengesakan Allah, itu saja. Kedua-dua golongan ini, salaf dan khalaf ini,
menganggap Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baru. Laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya sama. Jalan kaedah berbeza. Sebab itu kalau orang macam mengaji cara pondok ke, mengaji cara salah, kan jangan duk kelahi dalam isu ni. Tak habis-habis soalan ni beratus-ratus kali orang tanya saya, tapi saya jawab lah kan. Maknanya tuan-tuan yang belajar sini jangan pening lah. Pening juga pergi balik kedai beli penado ke Mesir. Kalau nak pening juga. Dua-dua akidah ni betul semua. Bagi kita yang mengaji Quran hadis ni, direct lah, senang daripada Quran hadis. Tak usah pening-pening kan. Tak perlu pening yang lagi sekarang ni tuan-tuan. Wallahu a'lam.